Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadis hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Datuk Mursi, Yang Kuasa Al-Fadil, tuan-tuan pegawai, imam, gila dan siap, datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat yang sebentar sekalian, InsyaAllah kita dah habislah kitab Wisyahul Afrah, kan? Kitab fiqh dan tauhid dan fiqh, dan saya diminta oleh biro pengajian untuk meneruskan kitab yang berhubung kait dengan tasawuf. Jadi saya tengok dalam saya punya kitab tu, saya rasa saya terjumpa dah kitab ni. Eloklah kitab ni agak moden sikit, kan, untuk mudah kita baca. Jadi saya rasa semua orang boleh baca. Dan kitab ni sebenarnya ada orang hadiahkan kepada saya, kan? Hadiah kepada saya banyak dia punya siri tu. Saya tengok balik kitab ni bagus, dan dengan ayat Quran, dengan hadis dan dengan doa sekali, insya-Allah. Jadi bolehlah kita sama-sama muzakarah dan mutalaah. Jadi bila baca kitab tasawuf ni, khususnya kata guru saya. Ni kata kunci lah, kan? Kata guru saya, bila kita belajar ilmu tasawuf, guru yang mengajar dan murid yang belajar hendaklah mereka menganggap bahawasanya pelajaran ini ataupun teguran ini ataupun apa-apalah yang ada dalam kitab tasawuf ini, dia adalah untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki diri. Kalau guru yang baca, guru tu dia akan kata ini adalah kata-kataan ini ataupun teguran ini adalah untuk saya, untuk guru. Jadi murid pula akan kata inilah teguran untuk saya. Jadi kalau itulah sikap kita, insya-Allah, maknanya penyakit yang ada dalam diri kita ni, penyakit mazmumah, penyakit-penyakit yang tercela yang ada dalam diri kita ini, yang tidak baik untuk diri kita, yang tidak elok untuk diri kita sebagai orang Islam dan mukmin, tidak baik, maka dia akan dapat diubati. Kalau kita tidak mengatakan yang itu untuk kita, yang itu untuk dia, maka penyakit itu tetap akan bersarang dalam diri kita dan kita tidak akan dapat penyembuhnya tu. Jadi itulah kata guru saya, kan? Bila kita belajar ilmu tasawuf, itulah sebab ilmu tasawuf ni dia akan menceritakan perjalanan kehidupan kita, maka kita tak akan boleh lari daripada kesilapan, kesalahan, tak akan boleh lari, sebab kita manusia yang bukan nabi, yang bukan rasul. Maknanya kita mata, telinga, hidung dan hati kita mesti adanya sedikit, tak banyak pun sedikit ada kesilapan. Jadi oleh itu, untuk memperbaiki kesilapan inilah kita ambil sebagai penawar kitab ni, kita gunakan untuk menghindarkan sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang dicela oleh agama kita, insya-Allah. Jadi dia ada 8 tajuk, 9 tajuk. Jadi kita akan baca satu persatu, dan mudah-mudahannya apa yang kita baca sini memberi manfaat kepada kita, memberi faedah kebaikan kepada kita, insya-Allah. Baik.
Buka surat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna khairal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kata pengantar, ajaran Islam sangat memberi penekanan mengenai kebaikan dan kesucian batin. Baik sikap batin dalam rangka usaha menghubungkan dirinya dengan Allah, kesucian batin dalam hubungannya dengan pergaulan sesama manusia, kesucian batin dengan diri sendiri, ataupun kesucian batin dalam hubungan dengan lingkungan alam sekitar. Jadi maknanya Islam mementingkan perhubungan. Hablum minallah, hablum minan nas. Mesti ada perhubungan dengan Allah, mesti ada perhubungan dengan sesama manusia. Saya semayang tadi 3 sah di belakang. Saya nak pujilah tuan-tuan. Semua sekali lah kan. Bagus. Sebagai guru ni kadang-kadang kenalah juga memberi suatu semangat. Tapi itu yang sebenarnya. Yang pertama sekali jemaah ramai. Bagus. Kan? Kan. Yang keduanya, tuan-tuan bila berdoa, saya tengok semua sekali berdoa. Itu tanda alamat bagus. Bagus dah tu. Kan? Kemudian bila kata jemaah pun ramai, tuan-tuan pun berdoa, mana itulah ajaran kita, ajaran Islam. Maka itulah perhubungan kita dengan Allah. Doa tu perhubungan kita dengan Allah. Jamaah tu perhubungan dengan kita. Bila kita ada jamaah, tuan-tuan bagi assalamualaikum warahmatullahi belah kanan, kan? Tok Imam dah kata assalamualaikum warahmatullahi belah kanan, Tok Imam bagi kanan, Tok Imam kata salam sejahtera bagi mereka yang berada di kananku. Itulah niatnya. Kepada siapa? Malaikatnya, kepada manusianya, orang mukmin, dan kepada jin Islam. Begitu juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagikan salam kepada malaikat, kepada mukmin, dan kepada jin yang mukmin. Insan yang mukmin, manusia yang mukmin, dan juga jin yang mukmin. Sejahtera. Bagi kita pula makmum pula ni, kita menjawab salam imam, tapi bukan waalaikumsalam. Assalamualaikum juga. Bila habis tu imam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita pun makmum, kita akan jawab assalamualaikum warahmatullahi. Kan? Jadi maknanya bila kita bagi salam kepada ke kanan, kita akan jawab salam kepada, jawab, ingat niat jawab salam kepada imam, dan niatkan salam kepada malaikat, niat salam kepada mukmin, niat salam mukmin manusia, dan salam mukmin jin. Begitu juga belah kiri kita beri salam malaikat kepada mukmin manusia dan mukmin jin. Makna itu perhubungan antara kita. Itu niat kita beri salam. Assalam. Itu sebab tu sunat kita berpaling, iltifat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Maknanya apa? Makna bagi salam tu kita melihat sini, melihat di sini. Itu perhubungan kita dengan sesama manusia. Clear kita. Antara kita clear. Semua orang ni dah dalam masjid ni dah bagi salam dah, clear, tak ada apa-apa. Kosong-kosong. Kalau keluar daripada masjid ni kita mati, mana kosong-kosong, tak ada apa. Semayang tadi perhubungan kita dengan Allah. Maka ada perhubungan kita dengan Allah, ada perhubungan manusia. Alhamdulillah. Satu lagi perhubungan alam sekitar. Perhubungan kita dengan pokok, dengan batu, dengan kayu, dengan ayaknya, dengan alam, dengan haiwan-haiwan. Ada. Itulah akhlak nama dia tu. InsyaAllah.
Kesimpulan dia adalah akhlak. Akhlak kita dengan Allah, akhlak sama manusia, dan akhlak dengan alam sejagat ni. Akhlak kita. Itulah akhlak orang mukmin yang diajarkan oleh Nabi SAW. Agama Islam sangat menekankan kepada umatnya agar memiliki budi pekerti yang baik. Ia membina hubungan baik antara sesama manusia. Ia juga menjadi kunci untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita ada perhubungan dengan sesama manusia, maka perhubungan Allah, insya-Allah dia akan lahir perhubungan Allah. Contohnya, kalau kita sembahyang berjemaah, kita sembahyang berjemaah 2 orang, itu perhubungan kita dengan manusia. Maka di situ ada perhubungan kita pula dengan Allah Taala pula. Kita nak bayar zakat, kita orang kaya, kita mesti ada perhubungan dengan manusia. Nak bagi zakat kepada siapa? Dengan manusia. Bayar zakat itu adalah perhubungan kita dengan Allah Ta'ala. Memberi zakat itu kepada manusia. Perhubungan kita dengan manusia, maknanya dengan makhluk. Begitu juga. Jadi itulah perhubungan kita sama manusia dengan Allah. Penegasan mengenai arti pentingnya peranan akhlak ini dapat dibuktikan daripada penyataan Rasulullah SAW sendiri, yang menyatakan hakikat Allah mengutuskan baginda di tengah-tengah umat itu tidak lain kecuali untuk membimbing dan menyempurnakan akhlak umat manusia. Ketika mana Rasulullah diutuskan menjadi utusan Allah, Nabi Muhammad diutuskan menjadi Rasulullah, suasana Mekah itu penuh dengan kekufuran, kemaksiatan, kefasikan. Maka sudah lari dah daripada tujuan Allah jadikan manusia itu untuk beribadat kepada Allah semata-mata, tetapi hilang dah mereka beribadat bukan kerana Allah tapi kerana yang lain. Maka lahirlah Rasulullah SAW untuk memberi bimbingan, memberi bimbingan tu kepada manusia. Tiap-tiap rasul itu dia dihantar untuk memberi bimbingan. Itu yang dikatakan situ, wa khairul hadi hadyu Muhammad. Sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuk daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan hanya untuk menyempurnakan budi pekerti luhur. Itu di antara terjemah dia. Innama adatu hasrin. Bila sebut dalam bahasa Arab dia kata innama ni adatu hasrin, tidak ada yang lain. Innamal a'malu binniyat, hanya saja amal itu dikiranya. Hanya saja amal itu dikiranya. Dikira sebagai amal itu apabila ada niat. Sembahyang, Allahu Akbar, tak ada niat nak sembahyang, tak ada niat nak sembahyang, Allahu Akbar semata-mata je, amal itu tertolak. Kita bayar zakat, tidak ada niat, itu tertolak. Kita menunaikan haji dan umrah, puasa, tidak ada niat, tertolak. Hanya saja amal itu diterima oleh Allah Ta'ala dengan niat. Kita juga innama, hanya saja, tidak ada lain. Rasulullah ni bu'istu liutammima makarimal akhlak, aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Tengok, makarimal akhlak ni makna menyempurnakan akhlak ni apa maksudnya? Contoh gini, kalau kita tengok manusia, keseluruhan manusia kan, kalau kita tanya manusia lah ni, ayak dalam botol ni semua, tak kira bangsa, tak kira agamanya, tak kira dia punya jantinanya, kita tanya ayak ni elok tak, bersih tak, semua akan kata bersih, elok, bagus kan. Orang Islam pun kata bagus, orang bukan Islam pun kata bagus, orang lelaki kata bagus, perempuan kata bagus ayak kan. Kalau kita tunjuk pula ayak yang najis, ayak dia campur dengan teh cicak apa semua ni, kita tunjuk pada semua orang, elok tak ayak ni? Semua kata tak elok. Semua akan kata ayak ni najis, tak elok, tak boleh minum apa semua ni. Maknanya manusia menggunakan akal mengetahui itu elok dan itu tak elok. Baik. Dalam kata elok tu pula ada lagi yang terlebih elok.
Ada lagi menyempurnakan elok tu apa lagi? Kan? Air ini elok, tapi air ni saya tak boleh minum sebab air ni milik orang. Islam dah ajak macam tu. Air ni elok, bagus, bersih, tapi air ni saya tak boleh minum sebab air ni milik orang, bukan saya punya. Saya tak boleh minum, saya kena beli dulu baru saya boleh minum. Lebih baik orang Islam ajak ni. Kan? Lagi baik lagi. Yang lebih baik, minum pula. Minum tangan kanan, air masuk dalam perut, hilang dahaga. Minum tangan kiri, masuk dalam perut, hilang dahaga. Dua-dua hilang dahaga. Tapi Rasulullah ajak dengan tangan kanan. Kan? Kul biyaminika, makanlah kamu dengan tangan kanan, minumlah kamu dengan tangan kanan. Lebih baik. Mana orang boleh minum tangan kiri, tangan kanan, boleh minum. Jadi maknanya Nabi mengajar lebih baik. Kita pakai baju, kan? Orang Islam pakai baju. Bila pakai baju saja, kita gunakan tangan kanan pakai baju. Niat pula pakai baju itu adalah untuk menutup aurat. Gitu. Jadi maknanya Rasulullah mengajar akan manusia ini sesuatu yang lebih baik. Walaupun otak kita ni kadang-kadang memikir yang lebih baik, itu baik, tapi lebih baik daripada apa yang dipikirkan oleh orang lain. Sebab itu bila kata lebih baik itu, ada minuman yang kita tidak dibenarkan minum, ada pakaian yang tidak dibenarkan kita pakaian. Untuk laki-lakinya mas sutera tak dipakai. Kan? Ada apa makanan yang kita tak boleh makan. Dia kan. Walaupun makan tak ada apa. Kan? Makan tak ada masalah pun, tapi kita tidak dibenarkan makan. Jadi maknanya di sini letak innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak. Sebab itu yang paling tinggi akhlaknya di kalangan manusia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu sahabat-sahabat Nabi mereka akan ikut makanan, minuman, pakaian, cara berjalan, cara bercakap. Semuanya apa yang ada Rasulullah itu, daripada apa sudut sekalipun mereka jadikan Rasulullah sebagai idola, contoh. Dan bertepatan pula Rasulullah itu disebut di dalam Quran, disebut dalam Quran banyak ayatnya disebut, laqad, di antaranya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Hadis ini sahih. Hadis riwayat Imam Ahmad sahih. Betapa tingginya kedudukan akhlak digambarkan dalam hadis berikut. Kan? Ya Rasulullah, man ahabbu ibadillahi ilallah. Cuba tengok betapa tinggi akhlak digambar dalam hadis berikut ni. Ya Rasulullah, itu diambil sebahagian daripada hadis. Ya Rasulullah, sahabat tanya, man ahabbu ibadillahi ilallah, siapakah di antara hamba-hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala? Ada hadis lain kata, sahabat ni tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapakah sahabat yang paling kamu sukai? Sahabat siapakah yang paling kamu sukai? Rasulullah jawab, yang baik akhlaknya. Rasulullah tak kata Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah tak kata Muaz, Rasulullah tak kata Bilal, Rasulullah tak kata Sayyidina Umar, tak kata. Rasulullah kata yang baik akhlaknya. Itu hadis, satu cerita lainnya. Kemudian sahabat juga tanya, ya Rasulullah, man ahabbu ibadillahi ilallahi, siapakah di antara hamba-hamba Allah yang paling dicintai? Jawab baginda, qala ahsanuhum khuluqan. Jawab macam itulah. Ahsanuhum khuluqan, yang baik budi pekertinya tu. Akhlaknya, budi pekertinya yang baik. Kita pun macam itulah tuan-tuan kan. Kalau orang tu baik pekertinya, sopan santunnya, memang kita, orang kata apa, jatuh hatilah dekat dia, sukalah dekat dia, kan?
Saya tak ingat lah. Ini mungkin kata Sayyidina Ali kot. Kita kalau orang yang baik akhlak ni, kan? Kita ni kalau jadi orang yang baik akhlak dan kita bercita-cita, berazam nak jadikan orang yang baik akhlaknya. Kata Sayyidina Ali kata, kita orang yang baik akhlak ni, kalau ada orang suka, kalau tiada orang rindu, kalau mati orang tangisi. Adanya kita orang suka. Katakanlah seseorang itu baik akhlaknya, bila dia ada dalam majlis tu, orang suka. Kalau dia tak ada, orang rindu. Manalah dia pergi ni, lama tak jumpa dia. Kan, telefon lah, macam-macam lah buat. Bila dia mati, orang tangisi. Tu yang baik. Kalau yang tak baik, sebaliknya lah. Kalau ada orang susah, kan, suka lawan susah. Ada dia, Allah susah lah, payah. Kalau dia tak ada, orang suka. Kalau mati, orang suka lah. Kan. Jadi makna gitulah dia kuat ayatnya kan. Jadi maknanya kalau kita jadi orang berakhlak ni, mana orang suka kat kita tu, bagus. Sebab tu Rasulullah SAW, orang yang baik akhlak, bila ayat yang terakhir sekali turun, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, bila dihabaq ayat ni dah akhir dah, sempurna dah agama kita, rata-rata manusia, rata-rata sahabat ni semua bersorak, seronok, sebab agama ni dah komplit, dah cukup dah, sempurna dah. Dalam keadaan manusia ramai yang seronok, Sayyidina Abu Bakar ni menangis. Sayyidina Abu Bakar menangis. Maka orang tanya Sayyidina Abu Bakar, kenapa menangis Abu Bakar? Seronok dah, Islam dah komplit dah, cukup dah, tak ada masalah dah. Sayyidina Abu Bakar jawab, kalaulah dah sempurna agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah, tanggungjawab pun dah selesai, maknanya dah habis dia punya tempoh untuk berdakwah, maka dunia bukan tempatnya lagi, dia akan berpindah ke alam lain. Maknanya Rasulullah akan wafat. Ketika itu baru sahabat-sahabat sedar bahawasanya Rasulullah akan wafat. Barulah sahabat-sahabat pun teriak sama dengan Sayyidina Abu Bakar. Pasal apa? Bimbang ni, Rasulullah ni akan wafat. Betul lah. Tak lama lepas tu Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah pun wafat. Ini akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, sehingga sahabat-sahabat cukup sayang. Sehingga kan sayangnya sahabat, di antaranya Bilal bin Rabah. Sayang ni, bukan kata Bilal saja, semualah sahabat-sahabat sayang ni. Bilal ni di antara contoh yang paling sayang kepada Rasulullah ni. Wafat Rasulullah, Bilal tak mau bang, tak mau azan. Sebab bila azan tu ada nama perkataan Muhammadur Rasulullah. Sehingga Bilal tak mau bang, ganti orang lain bang. Satu hari Bilal ni datang ziarah ke Madinah. Datang ziarah Madinah, orang pun ramai-ramai suruh Bilal bang. Dia pun dah orang suruh ni, dia cubalah bang. Tapi sampai tamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sengak, tak boleh apa-apa. Tu kata kasih sayang sangat kepada Rasulullah. Orang tangisi kan? Tangisi. Kalau yang tak baik akhlak tu, kalau mati, dengar kata mati lah. Mati lega. Oh, payahlah. Dia ada kata payah sungguh. Mati ni lega lah kita ni. Kan? Yang tu tak elok lah kan? Tak elok. Kalau kita orang macam tu, kita elok lah. Orang suka kita mati tu. Sedih. Dan dalam riwayat yang lain, ma khairu ma u'tiyal insanu, ma khairu ma u'tiyal insanu, apakah pemberian terbaik yang dikurniakan Allah kepada manusia?
dalam banyak-banyak pemberian Allah kepada kita ni, manusia ni, apa yang paling baik sekali? Banyak kan nikmat-nikmat Allah Ta'ala beri pada kita ni, banyak kan. Kesihatan tu juga nikmat yang terbaik tu. Ilmu, beramal soleh, harta benda yang banyak kan, macam-macam lagi. Tapi dalam banyak benda yang disebut sebagai sesuatu yang baik kan, kan, maka yang paling baik sekali Rasulullah kata khuluqun hasanun, akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Contoh macam ni, dalam satu hadis sebut seorang lelaki bila nak nikah orang perempuan, dia ada 4 pilihan. Tunkahul mar'atu li arba'in, nikahlah kamu perempuan tu kerana 4 benda ni. Yang pertama, li jamaliha, kerana kecantikan dia. Inilah jadi keutamaan kot, prioriti bagi kita lah kot kan. Tengok perempuan tu cantik, kira gila bayang dah, gila apa tak tahulah kan. Sampai makan sup pun tak tengok dalam sup tu, kan, terkejut. Madu 3. Kecantikan. Yang kedua, apa li jamaliha, pertama cantik. Yang kedua ni lima liha, kerana harta. Perempuan tu banyak harta. Kita kahwin kerana banyak harta. Kerana harta orang perempuan tu kita boleh buat modal untuk kekayaan, untuk support, untuk kebaikan kan. Yang ketiga, lihat bihasbiha, kerana keturunan. Kita tengok keturunan dia baik-baik, kita nikah keturunan baik. Yang keempat, diniha, kerana agama. Kalau kita dapat keempat-empat ni pada ada satu orang tu, kahwinlah dia. Tapi kalau tak ada keempat-empat tu, kita pilih agama dia, agama. Walaupun dia bukanlah orang yang cantik, tapi ada agama. Walaupun dia bukanlah orang berharta, tapi dia ada agama. Walaupun dia bukan nasab keturunan yang baik, orang kampung-kampung biasa je kita katakan. Kan. Orang biasa, bapak pun orang tak pandai apa semua, contoh kita kan. Tapi ada agama. Kerana dengan adanya agama, dia akan jadi cantik. Dengan ada agama, dia akan dapat mengumpul harta. Dengan adanya agama, dia akan dapat melahirkan keturunan yang baik. Kalau ada agama, dia boleh cantik. Sebab tu kadang-kadang kita kawan orang yang bukanlah cantik sangat. Kadang-kadang kita kawan orang bukan yang ada pelajaran sangat, tapi kita suka kepada dia. Sebab apa? Dia ada agama. Agama itu sinonim dia akhlak. Agama tu akhlak. Jadi dengan akhlak yang ada pada dia tu, yang boleh kita ikatkan kasih sayang dengan dia. Itu yang Nabi jawab, khuluqun hasan. Mula-mula memanglah kan kita suka kepada dia tu kerana cantik. Bila kita dah kawan, akhlak dia tak ada, kecantikan dia kita tak nampak dah. Kita tak tertarik dengan kecantikan dia sebab akhlak dia tak ada. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda lagi, innal fuhsya wattafahusha laisa minal Islam, wa inna ahsanan nasi islaman ahsanuhum khuluqan. Kekejian dan perbuatan keji, innal fuhsya wattafahusha, kekejian dan perbuatan keji sama sekali bukan dari ajaran Islam. Laisa minal islami, bukan daripada Islam, kedua-dua ni. Wa inna ahsanan nasi islaman, sesungguhnya orang yang terbaik keislamannya, ahsanuhum khuluqan, ialah orang yang baik budi pekertinya. Itu disebut dalam hadis At-Tirmizi kan, menunjukkan orang yang keji. Cuba tengok nah, Quran sebut dalam Quran. Quran Allah Taala sebut dalam Quran apa dah? Aqimis solah, dirikan sembahyang. Inna salata tanha 'anil fahsya, wal munkar
dirikan semayang, bahawasanya semayang itu boleh mencegah, menghalang daripada melaksanakan perbuatan yang keji. Fahsyak tu, semayang tu boleh menghalang daripada perkara keji dan mungkar. Kalau kita semayang tetapi kita nak buat kerja yang keji juga, kita semayang, kita nak buat kerja yang mungkar juga, mungkin semayang kita tu something wrong lah. Mungkin ada tak kena tu. Mungkin perbuatan saja semayang, tetapi mungkin semayang kita itu tidak sah. Mungkin bermulanya daripada akidah tidak sah. Mungkin bermula daripada uduk mandi jenabah kita tidak sah. Mungkin perbuatan, perkataan, amalan semayang itu tidak sah, tak betul. Yang menyebabkan hakikatnya semayang itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala, yang tidak memberi faedah kepada kita. Jadi kita kena muhasabah balik lah. Apa hal ni aku semayang, bukan tak semayang, tapi kira kan, perbuatan masih lagi nak buat kerja jahat, perkataan masih lagi nak ucap benda-benda yang jahat, hati masih lagi ada niat untuk melakukan kejahatan. Kita muhasabah balik. Mungkin ada yang tak kena. Tak mana tak kena ni? Cari balik daripada akidah ke, daripada syarat-syarat sebelum semayang ke, ataupun perbuatan perkataan dalam semayang yang menyebabkan hakikatnya sebenarnya semayang kita tu Allah reject. Dalam hadis qudusi tak salah dia, bila kita buat ibadat, contohnya semayang, maka selesai ibadat kita ni, malaikat akan bawa ibadat kita ni melepasi langit-langit macam Mi'raj. Naik pada langit pertama, malaikat akan melihat ibadat kita ada tak riak, ada tak nak menunjuk-nunjuk dalam ibadat kita tu. Kalau ada perkara-perkara yang riak, dia macam kelopak jantung kan dibuang di kelas. Naik langit kedua, ada tak sum'ahnya. Naik ketiga, takabur, ada tak dalam ibadat kita ni. Kalau ada, dikelopak macam jantung pisang, dibuang. Tinggallah sikit saja kan, kecil tu je jantung pisang tu. Kemudian bila nak naik kepada Allah Ta'ala tanya, ada tak keikhlasan dia dalam ibadat? Ada keikhlasan tak dalam ibadat dia tadi? Kalau ada keikhlasan, Allah kata naik, aku akan nilaikan keikhlasan itu dan aku berikan pahala itu berganda-ganda. Tapi kalau tak ada keikhlasan, kamu bungkuslah ibadat itu yang tidak sah itu, yang tidak ada keikhlasan itu, bungkus dah macam kain buruk, lontarkan balik kepada mereka yang melaksanakan itu. Jadi maknanya bila kita tengok kali-kali Allah, kalau kita tengok dalam Quran disebut inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, semaya boleh mencegah perkara keji dan mungkar tu, kalau ada pada kita itu, kita kena muhasabah balik, kena balik menung balik, kira-kira balik tak mana tak kena ni. Tapi kalau kita buat ibadat makin seronok, makin lazat, makin rasa nak bertambah kan, makin merasa takut nak tinggal, itu tanda alamat ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sendiri dah tahu, orang tak tahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul mu'minina akmalu imanan. Rasulullah ditanya, ayyul mu'minin, mana-mana orang mukminkah yang paling sempurna imannya tu? Sahabat dia tanya yang tu je. Sahabat Nabi ni yang duk di keliling Nabi ni, mereka banyak bertanya berhubung kait dengan hakikat kehidupan manusia ni. Sebab mereka hidup di dalam dunia ni, kalau tak datang ya Rasulullah, mereka tak tahu nak buat apa. Kalau tak ada Rasulullah, manusia jadi apa? Manusia jadi ikut suka dia nak buat apa. Bila datang Rasulullah, datang utusan Allah, datangnya Nabi-Nabi, itu yang disebut Nabi-Nabi itu sebagai petunjuk.
Manusia ni, sahabat Nabi ni, mereka ini melihat kehidupan ini, kehidupan di dunia ini, tentu ada dia punya law dia, tentu ada dia punya undang-undang dia tu. Bukan hidup secara ikut suka dah. Sebab tu dalam satu hadis ataupun kata-kata ulama, saya tak pasti, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Dunia penjara bagi orang mukmin. Dunia ni penjara bagi orang mukmin, maksudnya dunia ni penjara orang mukmin, maknanya kalau orang duduk dalam penjara, dia tak boleh nak buat ikut suka dia. Ada time dia nak makan, ada time dia nak tidur, ada time dia nak keluar, ada time dia gini, pakaian dia begini. Dia tak boleh buat ikut suka. Begitulah kita orang mukmin di dunia ni, kita ada peraturan, law, undang-undang yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Wa jannatul kafir, dan syurga bagi orang kafir. Orang kafir ni syurga. Syurga ni apa maksudnya? Buat ikut suka. Nak buat apa buat. Maka kita hidup di dunia ni, kita sebagai dalam penjara, kena ikut peraturan yang telah ditetapkan. Apa benda yang tidak ada peraturan? Berjalan pun ada, duduk pun ada, berbaring pun ada. Cuba kita baca balik dalam kitab-kitab umpamanya Bidayatul Hidayah. Nah, di antara contoh kitab bila dia ajak kita daripada bangkit tidur. Kan? Daripada bangkit tidur, apa yang kita nak baca, sampailah kita nak tidur saat lagi ni, apa yang kita nak buat. Semua dah ajak dah kita. Cuma kita saja tak mampu nak buat keseluruhan itu, tak mampu. Hatta nak pergi bilik ayam pun ada ajarannya. Hatta nak jimak pun ada dia punya cara dia. Cuma orang kata up to you lah kan. Pulang daripada kita ni. Kan. Nak buat tak buat. Hang jimak tak ada baca doa pun beranak juga. Kan. Hang makan tak bismillah pun kenyang juga. Kan. Masuk dalam masjid kaki kiri pun tak ada bunyi apa kan. Betul. Kok masuk kiri ni bunyi kedak juga. Dia masuk tak bunyi. Kalau nak terbang pun dia tak bunyi. Tapi semua itu adalah dalam catatan kiraman katibin. Masuk tandas kaki kiri, malaikat tulis. Keluar kaki kanan, malaikat tulis. Masuk dalam kaki kanan, malaikat tulis. Keluar kaki kiri, malaikat tulis. Baca doa, malaikat tulis. Tak baca pun, malaikat. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Kita tak pernah baca buku catatan kita kan, tak pernah baca. Ada pernah orang tanya kat saya, Ustaz, macam mana kita nak tahu pahala kita banyak ke tak? Tanya kat saya kan. Dia kata soalan tu saya tak jawab lah. Pasal apa? Saya kata nak jawab, pasal saya pun tak tahu jawab hak saya punya, bukan hak dia punya. Hak saya pun saya tak tahu, saya pahala banyak ke sikit saya tak tahu. Benda tu dalam buku daftar malaikat. Akhirat besok baru diberi kanan, diberi suratan tu. Kan. Diberi kan. Jadi bila ditanya kepada Rasulullah, ayul mu'minin akmalul imana, Rasulullah jawab, qala ahsanuhum khuluqan. Jawapan tu juga. Cuba kalau tuan-tuan bacalah hadis-hadis kan, selalu itulah sahabat-sahabat tanya, apakah amalan yang kami nak buat yang membolehkan kami disukai oleh Allah Ta'ala? Apakah amalan yang menyebabkan manusia itu disukai oleh Allah Ta'ala? Macam itulah. Sebab mereka nampak bahawasanya bila Allah suka, Allah redha, kita duduklah dalam keadaan macam mana sekalipun, kan, status macam mana sekalipun, baik laki-laki pun tak apa, perempuan pun tak apa, kan, mati muda pun tak apa, mati tua pun tak apa, miskin pun tak apa, kaya pun tak apa, asalkan semua itu Allah redha. Redha tu yang pentingnya Allah redha. Allah redha tak? Redha. Redha tak apa.
Yang kita nak tu Allah suka kat kita tu. Baik. Abdullah bin Amr telah meriwayatkan bahawa ia mendengar Rasulullah bersabda. Ini salah seorang daripada sahabat Nabi. Ala ukhbirukum bi ahabbikum li wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah fa'adaha marrataini aw salasan. Abdullah bin Amr, ni seorang sahabat Nabi ni, ada yang tua, ada yang muda, kan? Bila sebut sahabat Nabi ni, makna yang pernah berjumpa dengan Nabi berdepan, yakhzah berdepan dengan Nabi, kemudian beriman pula dengan Rasulullah. Nah, itu nama dia sahabat. Walaupun berjumpa seketika, walaupun jumpa seketika saja, itu nama dia sahabat. Baik. Sahabat ni tanya Abdullah bin Auf, ada orang muda, kan? Maukah kamu ku beritahukan, Nabi sebut, ala ukhbirukum, mau tak aku beritahu kepada kamu siapakah di antara kamu yang paling ku cintai? Ala ukhbirukum bi ahabbikum li, mau tak aku khabar kepada kamu siapakah yang paling aku cintai di kalangan kamu ni? Wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah, mau tak aku cerita kepada kamu orang yang paling dekat dengan aku pada hari kiamat esok ni? Rasulullah tanya macam tu, bagi tahu macam tu, tentulah sahabat-sahabat ni pun jawab, kan? Qalu na'am ya Rasulullah. Rasulullah ulang 3 kali. Ala ukhbirukum bi ahbikum li wa aqrabakum li minni majlisan yaumal qiyamah. Tahu tak kamu siapakah orang yang paling aku sukai? Tahu tak kamu, mau tak kamu aku khabar kepada kamu siapakah orang yang paling aku sukai? Tahu tak kamu siapakah orang yang paling dekat dengan aku apabila di akhirat besok? Rasulullah ulang 3 kali. Ulama kata bila Rasulullah ulang 3 kali, dan biasanya Rasulullah ni dia akan ulang 3 kali supaya mentahqiqkan akan ucapan Rasulullah tu. Ulang 3 kali. 3 kali Rasulullah ulang tu supaya mentahqiq, menguatkan lagi. Ni bukan soalan yang remeh-temeh, ini bukan soalan yang kita ambil peduli tak peduli, apa orang kata halal balai, tak mau. Ini betul-betul kena dengar betul-betul. Ala ukhbirukum bi ahbikum li, kan? Wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Mau tak aku tunjuk pada kamu ni? Mau tak aku khabar pada kamu ni? Sahabat kata, ya Rasulullah, mau sangatlah. Apa jawabnya? Sama juga. Ahsanuhum khuluqan, orang yang baik akhlak di kalangan kamu. Itulah yang paling kusukai, dan itulah orang yang paling dekat denganku. Akhlak, kan? Baik. Jadi tuan-tuan, yang kita nak cerita semua ni berhubung kait soalan, beberapa soalan, tapi jawabnya dengan jawab yang satu, kan? Hadis yang kita mula-mula baca tu, kan? Man ahabbu ibadillahi ilallahi, jawapan dia ahsanuhum khuluqan, satu. Kemudian jawab soalan yang kedua tu, ma khairu ma'atiyal insan, kan? Jawabnya khuluqun hasan, sama juga akhlak yang baik. Yang ketiga, ayyul mu'minin akmalu imanan, mana satukah orang mukmin yang sempurna imannya? Jawab Rasulullah, ahsanuhum khuluqan, yang baik akhlaknya. Yang keempatnya begitu juga, Rasulullah bagi tahu, mau tak aku bagi tahu kepada kamu siapakah orang yang paling dekat dengan aku, yang paling kusukai? Mau tak aku bagi tahu pada kamu siapakah orang yang paling kusukai? Aku suka, Rasulullah kata, aku suka pada dia. Siapa dia? Dan orang yang paling dekat dengan aku duduknya di akhirat besok.
Jawab sahabat ya, jawapan Rasulullah kata macam tu juga, ahsanuhum khuluqan, yang baik akhlaknya. Jadi hadis ni menunjukkan bahawasanya ketegasan Rasulullah, kesungguhan Rasulullah ni nak memaklumkan kepada kita ni bahawasanya jadilah orang yang berakhlak. Jadi kita nak jadikan orang berakhlak ni, akhlak ni adab, kan? Adab. Bila kata adab ni kena belajar macam mana adab-adabnya tu. Jadi bila kata adab itu ada pada kita, insya-Allah semua orang suka. Sehingga adab yang ada pada Rasulullah SAW bukan kata orang saja suka, malahan akhlaknya Rasulullah ni makhluk binatang yang buas pun orang suka. Kan? Di antara orang panggil apa? Syair kan? Min hudawa wa lam tahrub wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihi al-hasani min hudawa wa lam tahrub wa ma waqa'at. Binatang buas bila jumpa Nabi tak lari. Tak lari sebab mereka tahu, binatang tahu bahawanya ini orang tak akan membinasakan dia. Lalat tak hinggap di badan Nabi, binatang buas tak akan lari dengan Nabi. Sebab hebat Nabi ni, akhlak dia, hubungan dengan Allah, hubungan manusia, hubungan dengan alam sejagat ni. Itulah orang kata kekuatan, kehebatan orang yang memiliki khuluqan hasan. Ataupun ahsanuhum khuluqan, kan? Itulah sebaik-baik manusia. Jadi insya-Allah kita akan jadi akhlak yang cuba menjadikan, dan kita disuruh oleh agama untuk menjadikan seorang yang berakhlak, budi pekerti, sopan santun dan seumpamanya. Wallahu a'lam bissawab. Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.